TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Lokman Hakim. Baiklah, hari ini kita nak belajar tentang pengajian kejuruteraan mekanikal bersama dengan cikgu kita. Katanya dari Kuantan Pahang. Agak-agak sekolah mana ya? Tak apa, jom kita lihat profil cikgu kita hari ini. Okey, baik. Hari ini kita bersama dengan Cikgu Hartini Muhammad Rejab, merupakan Ketua Panitia Pengajian Kejuruteraan Mekanikal dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Cikgu? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Cikgu Hartini yang sudi bersama dengan kita. Kita juga bersama dengan jurubahasa isyarat, iaitu Cikgu Saiful Amri Sailan dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam, Selangor. Assalamualaikum, Cikgu. Apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Cikgu Saiful yang sudi bersama dengan kita. Dan seperti biasa, kita bersama dengan murid-murid talian. Betul, Cikgu? Ya, betul. Jom kita berkenalan dengan mereka. Silakan, Cikgu. Okey. Hai pelajar-pelajar, murid-murid semua. Hari ini saya bawa 4 orang murid saya. Yang pertama kita ada Muhammad Khairi Farhad. Hai, Khairi. Okey. Yang kedua kita ada Nur Aina Nadia. Hai, Aina. Yang ketiga kita ada Muhammad Amsyar. Hai, Amsyar. Dan yang keempat kita ada Nur Syahira Alia. Semua ni pelajar-pelajar. Baik, terima kasih kepada murid-murid dalam talian yang sudi bersama dengan kita. Baik, Cikgu. Untuk segmen ini kita nak fokuskan tentang apa? Okey, hari ini kita akan ulang kaji tentang tajuk sistem elektrik dan sistem pneumatik. Okey, silakan, Cikgu. Okey ni jadi pelajar-pelajar dia belajar banyak tajuk-tajuk. Ini antara subtopiknya lah. Hari ini kita akan ulang kaji sistem elektrik dan pneumatik. Okey, kita tengok subtopik yang pertama iaitu sistem elektrik. Okey, dalam tajuk sistem elektrik ni, pelajar-pelajar akan belajar tentang bekalan kuasa, suis, motor, penyambung dan wire. Dalam tajuk bekalan kuasa, pelajar akan belajar tentang stesen jana kuasa. Okay, dalam tajuk suis ada pelbagai suis, antaranya suis togel, suis tekan tutup dan suis tekan buka. Dalam motor pula kita ada motor arus terus dan motor arus ulang-alik. Untuk penyambung, pelajar akan belajar tentang perumah dan dia punya terminal. Dan tentang wire, kita belajar tentang wire hidup, wire neutral dan wire bumi. Okey, kita tengok kepada yang pertama iaitu bekalan kuasa. Okey, apa fungsi bekalan kuasa? Bekalan kuasa ni dia berfungsi untuk membekalkan kuasa. Okey, ada 3 peringkat utama pembekalan kuasa. Yang pertama adalah sistem penjanaan. Okey, ada banyak stesen jana kuasa. Okey, ini akan dalam tajuk sistem penjanaan. Okey, yang kedua daripada sistem penjanaan dia akan hantar kepada sistem penghantaran. Okey, dan seterusnya kita ke sistem pengagihan. Macam ni dia punya peringkat pembekalan daripada stesen jana kuasa sampailah tenaga elektrik ke rumah kita. Okey. Okey, untuk pengeluaran tenaga elektrik diperoleh daripada penjanaan elektrik yang dihasilkan daripada tenaga sama ada tenaga steam, hidro, angin, solar, gas dan sebagainya. Okey, tenaga-tenaga ni ditukarkan kepada tenaga mekanikal dan seterusnya ditukar menjadi tenaga elektrik. Okey. Okey, itu tentang bekalan kuasa tadi. Seterusnya tentang suis. Okey, suis kita on off tu. Okey, apa fungsi suis sebenarnya? Suis adalah untuk membawa, menyambung dan putuskan arus elektrik di dalam litar. Okey, ada banyak contoh suis, antaranya adalah suis togel. Togel bukan tauge. Okey. Suis tekan buka dan suis tekan tutup. Bila kita tekan dia buka, bila tekan dia tutup. Okey.
Okey, itu antara contoh-contoh Swiss. Seterusnya kita tengok apa itu Swiss toggle. Okey, Swiss toggle ni macam mana dia berfungsi? Arus akan mengalir apabila punat Swiss ditekan atau ditolak. Okey, sama ada kita tekan ataupun tolak Swiss tu, arus akan mengalir. Okey, bila punat Swiss ditekan atau ditolak ke arah berlawanan, arus akan berhenti mengalir. Okey, kat slide saya ada tunjukkan contoh simbol Swiss toggle, gambar contoh Swiss toggle dengan panel kawalan elektrik ni adalah contoh dekat mana kita gunakan Swiss toggle ni. Okey, antara contoh-contoh lain. Okey, kalau kita tengok contoh lain, kita boleh tengok pada Swiss lampu, Swiss dekat rumah pun banyak gunakan Swiss toggle. Okey, selepas Swiss toggle, kita tengok Swiss tekan buka. Okey, saya ada letak gambar peti ais. Ingat kalau tekan buka, yang paling senang kita nak ingat peti ais. Okey, arus mengalir apabila punat Swiss ditekan. Bila kita tutup peti ais tu kan, lampu dalam peti ais tu tak menyala kan. Okey, itu maksudnya arus tidak mengalir. Bila kita buka peti ais, okey, itu maksudnya bila punat dilepaskan, arus akan mengalir. Okey, itu contoh paling ketara bila kita kat mana kita guna Swiss tekan buka. Okey, ada contoh Swiss tekan buka. Okey, dan contoh dia dekat dalam peti ais lah. Kalau tengok kan, kalau adik-adik dekat rumah tu selalu main peti ais. Kejap dia buka, kejap dia tutup kan. Sebab nak tengok lampu. Okey, itu Swiss tekan buka. Seterusnya kita tengok Swiss tekan tutup. Okey, Swiss tekan tutup ni arus mengalir apabila punat Swiss ditekan. Bila kita tekan, dia mengalir. Bila kita lepas, arus berhenti mengalir. Contoh paling mudah adalah pada loceng rumah. Kita tekan, dia bunyi. Kita lepas, dah tak bunyi. Itu contohnya. Okey, itu kita dah belajar serba sedikit. Okey, kita tengok contoh soalan. Murid-murid saya ni dengar tak tadi kan? Okey, kita ulang kaji semula. Baik. Okey, contoh soalan 1. Nyatakan 3 contoh tenaga yang boleh menjana tenaga elektrik. Okey, baik. 3 contoh. Siapa yang nak bantu Okey, cikgu? murid saya ni. Yang mana satu yang boleh jawab soalan ni? Okey, siapa yang nak jawab? Aina. Okey, Aina nak jawab Okey, soalan. silakan. Contoh tenaga hidro, tenaga steam, tenaga solar. Okey, betul tak jawapan Aina? Tenaga steam, Okey, betul. Tenaga hidro, betul. Okey, dan tenaga angin. Okey, tenaga solar pun betul juga. Boleh juga? Ya, boleh juga. Kita ada banyak contoh tenaga yang boleh menjana tenaga elektrik. Ini antara contoh jawapannya lah. Tapi selain daripada jawapan ni, kalau betul, dapat markah juga. Baik. Kalau macam soalan ni, dapat 3 markah lah. Senang je kan? Jawab pendek, dapat 3 markah. Okey, kita tengok contoh soalan yang kedua. Okey, carta alir di bawah menunjukkan 3 peringkat pembekalan tenaga elektrik. Lengkapkan carta alir tersebut. Okey, daripada apa kepada apa sampailah ke rumah kita. Okey, mana satu murid saya yang dapat jawab soalan ni? Saya cikgu, saya nak cuba. Okey, Syaira. Baguslah Syaira. Okey, Syaira. Sistem penjanaan, sistem pengantaran, lepas tu pergi hantar dekat sistem pengagihan. Okey, betul tak ya jawapan Syaira? Lihat jawapannya. Sistem penjanaan Betul. betul. Okey, bagus. Sistem penghantaran pun betul. Baik. Okey, seterusnya sistem pengagihan. Okey, bagus. 3 markah untuk 3 Syaira. markah. Okey, macam ni boleh dapat A ni SPM ni. Terbaik. Okey. Okey, seterusnya lagi satu soalan. Okey, jadual 1 menunjukkan cara Swiss beroperasi dan nama Swiss yang tak lengkap. Okey, dia bagi cara Swiss beroperasi. Okey, nama Swiss tu dikosongkan. Lengkapkan jadual 1 dengan menulis nama Swiss tersebut. Okey, yang pertama, arus akan mengalir apabila punat Swiss ditekan atau ditolak. Okey, bila punat ditekan atau ditolak ke arah berlawanan, arus akan berhenti mengalir. Apa jawapannya? Siapa nak jawab soalan ini? Cikgu, saya nak cuba cikgu. Okey, Farhad. Muhammad Khairi Farhad. Baik, silakan. Jawapannya Swiss toggle. Swiss toggle. Okey, betul, bagus. Terbaik, Khairi. Tahniah Farhad. Okey, Khairi. Okey, yang kedua. Arus mengalir apabila punat Swiss ditekan. Apabila punat dilepaskan, arus berhenti mengalir. Siapa yang nak jawab? Cikgu. Okey, Amsyar. Amsyar. Jawapannya Swiss tekan tutup.
Swiss tekan tutup. Betul tak Adakah betul? Kita lihat jawapannya. Okey, Terbaik, betul, Amsyar. bagus. Okey. Yang ketiga, arus tidak mengalir apabila punat Swiss ditekan. Kita tekan tapi arus tak mengalir. Bila punat dilepaskan, arus akan mengalir. Apa ya? Siapa yang tahu? Okey. Okey. Cikgu, Swiss tekan buka. Tekan buka. Okey, bagus Terbaik. Syahira. Okey, terima kasih pelajar-pelajar saya. Okey, ini antara 3 contoh ya tadi. Okey. Baik, jadi itu antara soalan-soalan yang boleh kita faham dengan sebetulnya. Itulah sedikit pengenalan tentang bekalan kuasa dan Swiss, cikgu ya. Baik, dan sekarang kita nak berehat seketika. Boleh, cikgu? Ya, boleh. Baik, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Motor, penyambung dan wayar ada fungsi yang berbeza. Jadi untuk segmen ini kita nak belajar dengan Cikgu Hartini kita tentang fungsi motor, penyambung dan wayar. Okey cikgu, apakah fungsi untuk motor, penyambung dan wayar? Silakan cikgu. Okey, terima kasih Luqman. Okey. Sama-sama. Selalu kita sebut motor kan. Betul. Motosikal lah, motor itulah, motor inilah. Okey. Sebenarnya apa fungsi motor? Okey. Motor ialah mesin yang berupaya menukar tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal. Ya, dia tukar tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal. Okey, tenaga mekanik yang berbentuk daya kilas atau putaran telah dihasilkan daripada bekalan sumber tenaga elektrik. Okey, kuasa motor menggunakan unit watt atau simbolnya adalah W. Okey, ini saya rasa ramai yang tahu kan? Yeah. Okey, unit kuasa kuda HP ni horsepower juga digunakan dalam menentukan kuasa motor elektrik. Okey. Okey, motor mempunyai 2 komponen utama. Yang pertama adalah stator. Stator ni dia statik, rotor. Rotor adalah bahagian yang berputar. Okey, stator adalah bahagian motor yang tidak bergerak dan merupakan kerangka luar motor. Rotor adalah bahagian motor yang bergerak bebas dan merupakan bahagian dalam motor. Okey, ni kalau selalu kita tengok gambar motor ni, bahagian luar tu stator, bahagian dalam dia rotor. Okey, ada 2 jenis motor. Yang pertama adalah motor arus terus dan lagi satu adalah motor arus ulang alik. Okey, kita tengok motor arus terus ataupun AT. AT ni arus terus. Kalau dalam bahasa Inggeris, direct current, DC. Okey, dia menggunakan bekalan kuasa arus terus atau bateri. Okey, binaan asas motor AT terdiri daripada pemegun dan pemutar. Tadi itulah rotor dengan stator tu. Okey, banyak digunakan dalam peralatan elektrik mudah alih atau di dalam alatan elektrik berkuasa rendah sebab dia guna bateri je kan. Okey, contohnya adalah peralatan yang menggunakan motor, alat permainan kanak-kanak, kipas radiator kereta dan skuter elektrik. Okey, ni ini contoh kereta motor arus terus. Okey, kat studio pun saya ada bawa contoh motor arus terus yang sebelah kanan tu ya. Okey, itu motor arus terus. Okey, ini contoh penggunaan motor arus terus kat motosikal elektrik yang guna bateri tu. Okay, ataupun yang paling mudah ingat alat mainan kanak-kanak yang pakai bateri tu. Okey. Yang kedua kita tengok motor arus ulang alik, AU, arus ulang alik. Okey, motor arus ulang alik mempunyai pemutar yang tidak disambungkan ke bekalan punca bekalan. Okey, motor arus ulang alik dibahagi kepada 2 kumpulan iaitu motor fasa tunggal dan motor 3 fasa. Okey, motor arus ulang alik menggunakan prinsip aruhan elektromagnet seperti dalam pengubah. Okey. Motor arus ulang alik ini lebih ringkas dan tinggi keupayaan berbanding dengan motor arus terus dalam ukuran fizikal yang sama. Okey, motor arus ulang alik 3 fasa biasanya digunakan dalam sektor industri. Okey, ini contoh motor arus ulang alik. Okay, dekat studio pun saya ada bawa contoh motor arus ulang alik yang sebelah kiri tu. Okey. Okey, ini contoh penggunaan motor arus ulang alik dekat mesin tebu, dekat pam, dekat pemampat udara. Yang mana kita gunakan kuasa yang lebih tinggi. Okey, ini penggunaan motor arus terus dan motor arus ulang alik. Okey, kita pergi kepada komponen yang seterusnya iaitu penyambung. Okey, penyambung ni
Fungsi dia digunakan untuk menggabungkan bahagian litar. Okey, kita kena sambung-sambung Penyambung juga digunakan untuk memuturkan sambungan input kuasa. Okey. Sambungan peripheral atau papan yang perlu diganti. Okey. Kadang-kadang ada papan yang rosak ataupun komponen yang rosak. Jadi itu fungsi penyambung. Senang kita nak tukar dia. Okey, penyambung terdiri daripada palam male dan bicu iaitu female. Okey. Okey, penyambungan antara palam dengan bicu akan menghasilkan sambungan sementara ataupun sambungan kekal berdasarkan dia punya keperluan lah. Okey, penyambung ni banyak digunakan dalam barang elektronik, peralatan domestik, alat-alat telekomunikasi, mesin-mesin, komputer dan kenderaan. Okey, kalau kita ada buka contoh-contoh komponen elektrik, biasanya akan ada penyambung. Betul. Okey. Okey, ini contoh penyambung Kita ada palam dengan bicu, male dengan female. Okey, nak sambungkan arus elektrik, kita kena sambungkan kedua-dua tu. Okey. Seterusnya kita tengok wire. Wire ni dah biasa dah main. Betul. Kalau dulu-dulu saya rasa tajuk tingkatan darjah 6 pun pelajar-pelajar dah belajar tentang wire. Okey, ada 3 kategori wire yang 3 warna wire yang utama Kita ada wire warna merah atau coklat. Ini adalah wire hidup, wire live. Okey, wire hitam atau biru, ini wire neutral. Wire hijau ni paling senang nak ingat. Okey, hijau ataupun hijau jalur kuning, ini adalah wire bumi, earth. Okey, apa fungsi wire-wire ni? Kenapa warna dia berlainan kan? Okey, kenapa? Apa fungsi dia? Okey, wire hidup tadi coklat ataupun merah, dia bawa arus ulang-alik daripada punca kuasa kepada beban. So, wire hidup bawa arus ulang-alik. Okey, wire neutral fungsi dia kembalikan arus ulang-alik ke punca kuasa. Okey? Sebab dia arus ulang-alik, dia kembalikan ke punca kuasa. Yang ketiga, wire bumi. Wire bumi ni penting untuk keselamatan. Fungsi dia bawa arus elektrik bocor ke bumi apabila berlaku kebocoran arus elektrik akibat kegagalan penebat. Okey, wire bumi ni penting. Kalau tak ada wire bumi, kalau berlakunya lebihan arus elektrik akan menyebabkan lintah pintas. Okey, kalau kita buka plug tu, okey, kalau pelajar-pelajar buka plug, dia akan dapat tengok tiga warna wire ni. Okey. Okey. Tu banyak dah saya cakap. Saya nak tanya soalan dah pula. Okey. Bersedia ya murid-murid? Okey, bersedia ya. Okey, ini contoh soalan dia. Soalan dia mudah, 4 markah. Okey, tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah tentang motor arus terus. Patah balik rajuk motor tadi. Okey, dia betul tak motor arus terus ni menggunakan bekalan AT, arus terus atau bateri? Okey, murid mana yang dapat jawab soalan ini? Okey, soalan pertama, betul atau salah? Okey, Khairi Farhan. Betul tak? Jawapannya betul. Betul tak ya? Kita tengok. Okey, betul, bagus. Betul. Farhan. 1 markah. Baik, tahniah. Okey. Pernyataan yang kedua, mempunyai pemutar yang tidak disambung ke punca bekalan. Adakah ini pernyataan tentang motor arus terus? Betul ke salah? Okey, Amsyar. Okey, Amsyar. Salah. Salah. Kenapa salah tu Amsyar? Kerana kenapa dia tidak disambungkan ke punca bekalan? Itu salah. Kalau ikutkan pernyataan dia salah ya. Okey, sebab pernyataan ini adalah untuk motor arus ulang alik. Okey, betul lah jawapan Amsyar. Pangkat salah. Okey, yang ketiga, digunakan di dalam peralatan elektrik mudah alik atau di dalam alatan elektrik kuasa rendah. Betul tak motor arus terus ni gunakan alat elektrik kuasa rendah? Okay, betul, Cikgu. Betul. Okey, betul, bagus Okey, biasanya arus terus guna untuk alatan elektrik kuasa rendah. Kalau arus ulang alik menggunakan kuasa yang lebih tinggi. Okey, dibahagikan motor arus terus dibahagikan kepada 2 kumpulan. Motor fasa tunggal dan motor 3 fasa. Betul tak? Cikgu. Okey, Aina. Salah. Salah. Okey, betul. Bagus, Aina.
Okey, sebab yang fasa tunggal dengan 3 fasa ni, ini adalah motor arus ulang-alik. Okey, jadi pelajar kena kenal pasti dia punya ciri-ciri motor tu. Yang mana motor arus terus, yang mana satu motor arus ulang-alik. Dan kalau soalan macam ni, tak boleh tanda right semua dan tak boleh pangkah semua. Tak boleh. Oh, okey. Tak boleh main hentam je. Salah, tak boleh. Okey, Betul. 4 markah untuk soalan ini. Okey. Okey, soalan seterusnya. Okey, nyatakan 3 kelebihan menggunakan penyambung elektrik. Apa kelebihan dia? Saya Siapa dulu. boleh jawab? Okey, Amsyar. Saya share. Kelebihan yang pertama, memudahkan pemasangan produk elektronik. Okey, betul tak? Okey, betul. Tahniah. Bagus, Amsyar. Tahniah. Yang kedua, Amsyar. Kelebihan dia? Yang kedua, memudahkan pembaikan sekiranya komponen elektronik gagal berfungsi. Betul tak Kita sambung ni sebab nak mudahkan pembaikan. Okey, betul, bagus. Jadi kalau rosak, senanglah kita nak Ya. mudahkan pembaikan dia. Yang ketiga, kelebihan dia, Amsyar? Memudahkan penambahbaikan seperti menggantikan komponen lama dengan yang lebih baru dan lebih canggih. Okey, betul tak? Okey, memudahkan penambahbaikan seperti ganti komponen lama dengan komponen baru yang lebih canggih. Sebab teknologi kita sentiasa berkembang. Betul. Okay, jadi senang kita nak tukarkan yang lama kepada komponen yang baru yang Ya. lebih canggih. Okey. Baik, 3 markah untuk Amsyar, cikgu. Ya, betul. Tahniah. Okey. Baik, soalan seterusnya, cikgu. Okey, soalan seterusnya kita tadi baru saya sebutkan. Okey, soalan dia, nyatakan fungsi wayar-wayar berikut. Okey, tadi saya dah terang tentang 3 jenis wayar. Okey, soalan ni dia tanya 2 jenis dia. Ya. Wayar hidup dengan wayar bumi. Okey, soalan dia tanya fungsi dia. Okey, apa fungsi dia? Saya? Cikgu saya nak Okey, cerita. Syahira. Cuba Syahira. Kalau wayar hidup dia membawa bekalan arus ulang-alik daripada punca kuasa kepada beban. Kalau wayar bumi dia membawa arus elektrik bocor ke bumi akibat kegagalan penebat. Okey, betul tak ni Syahira? Salah. Okey. Wayar hidup bawa arus ulang-alik kepada punca bekalan, daripada punca bekalan kepada beban. Okey, betul, bagus Syahira. Okey, kalau wayar bumi membawa arus elektrik bocor ke bumi apabila berlaku kebocoran arus elektrik akibat kegagalan penebat. Okey. Okey, baik, tahniah kepada Tahniah. Syahira atas jawapan yang betul. Cuma cikgu, kalau boleh saya bertanya, kalau kita lihat kategori wayar mengikut warna, ada 3 yang telah cikgu katakan tadi. Yang pertama, warna merah ataupun coklat. Jadi murid di sini perlu tulis merah atau coklat, atau boleh satu je, coklat ataupun merah sahaja. Bagaimana cikgu cara nak menjawab tu? Dua-dua boleh. Sama ada tulis merah boleh, tulis coklat boleh, merah atau coklat pun boleh. Okey, tak sama kisah. jugalah dengan wayar hijau, cikgu ya. Ya, Ataupun betul. kita tulis dengan wayar hijau jalur kuning. Ya, betul. Baik cikgu, jadi apakah rumusan untuk pembelajaran kita segmen ini? Okey, untuk tajuk ni saya dah terangkan tadi tentang motor. Okey, motor ada 2 jenis, motor arus terus dan motor arus ulang-alik. Okey, lepas tu kita belajar tentang penyambungan. Betul. Fungsi penyambungan adalah untuk kita mudahkan pasang komponen-komponen elektrik dan mudah untuk kita tukar kalau berlaku kerosakan. Okey, lepas tu kita ada belajar tentang wayar. Ada 3 jenis wayar, iaitu wayar hidup, live, wayar bumi, earth, dan lagi satu wayar apa? Neutral. Neutral. Okey, bagus. Okey, baik. Jadi itu antara motor arus dan juga motor ulang alik yang perlu kita tahu dan kita fahami dengan sebaiknya, dan begitu juga penyambung yang telah diajarkan oleh cikgu kita. Jadi setakat ini bagaimana murid-murid kita? Faham atau ada soalan yang ingin diajukan kepada cikgu? Amsyar okey? Macam okey. Mantap. Okey. Khairi okey? Saya okey. Okey. Syahira? Boleh? Mantap. Aina? Faham, boleh. Mantap, Aina tak kisah ya. Okey, baik. Jadi kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Arus dan penukar antara perkataan yang selalu kita dengar. Akan tetapi ramai lagi sebenarnya murid kita yang keliru. Apakah itu arus dan apakah itu penukar? Jadi jangan pening-pening, untuk segmen ini kita nak belajar bersama dengan Cikgu Hartini kita tentang apa itu arus dan apakah itu penukar. Okey Cikgu Hartini, silakan. Okey, terima kasih. Okey, arus elektrik. Arus ni bawa kebaikan tapi kadang-kadang boleh mendatangkan bahaya pada kita. Betul. Okey, arus ada dua jenis arus elektrik. Macam motor tadi ada dua jenis, arus pun ada dua jenis juga. Kita ada arus ulang alik AU dan lagi satu adalah arus terus AT. Okey. Arus ulang alik ni dia berulang patah balik, pergi patah balik, itu arus ulang alik. Okey, arus ulang alik adalah arus elektrik yang arah alirannya berulang alik dan mengalir dalam dua keadaan. Sama ada pada nilai negatif atau nilai positif. Okey, bekalan kuasa elektrik yang dibekalkan dalam negara kita ni adalah menggunakan arus ulang alik. Okey. Sumber arus ulang alik adalah daripada penjana arus yang menggunakan prinsip aruhan yang menukarkan tenaga mekanik kepada tenaga elektrik. Okey, penjana ini dinamakan sebagai penjana AU, penjana arus ulang alik. Okey, gelombang AU, okey, gelombang arus ulang alik ini ada pelbagai contoh. Ada pelbagai bentuk. Okey, contoh dia gelombang gerigi, gelombang sinus dan gelombang segi empat. Kita tengok macam mana rupa gelombang ni. Okey, yang pertama kita ada gelombang gerigi ataupun segitiga. Macam tu memang bentuk segitiga. Baik. Okey, gelombang segi empat, senang murid-murid nak ingat, bentuk dia segi empat. Yang ketiga gelombang sinus. Okey, bentuk macam S sikit. Okey, ini tiga bentuk gelombang. Okey, seterusnya kita pergi kepada arus terus. Okey, AT. Arus terus yang mengalir sehala sahaja dan mempunyai magnitud yang tetap. Okey, contoh bekalan arus terus ialah bateri atau sel kering. Okey, sebuah sel kering dapat membekalkan voltan arus terus sebanyak 1.5 volt. Okey, ni kalau bateri yang kita biasa guna tu, bateri AA tu, dia ada lagi bateri yang petak segi empat tu, lain dia punya nilai voltan dia. Okey. Okey, ini bentuk gelombang arus terus, dia straight je, mendatar saja. Okey, ini gelombang arus terus. Okey. Okey, itu tentang arus. Kita tengok pula penukar. Apa yang dia nak tukar ni kan? Betul. Okey, ada tiga jenis penukar. Dia punya tiga komponen ni dia berbeza-beza. Yang pertama adalah pengubah ataupun transformer. Okey, dia berubah, transform. Okey, penyongsang ataupun inverter. Ini selalu kalau kita nak beli barang-barang elektrik sekarang banyak dia tulis inverter. Betul. Kan. Okey, dengan penerus, rectifier. Okey, kita tengok yang pertama iaitu pengubah, transformer. Okey, apa fungsi transformer? Dia berfungsi untuk naikkan ataupun turunkan voltan kepada nilai yang dikehendaki. Okey. Okey, terdapat dua bahagian utama dalam pengubah iaitu belitan utama ataupun kita panggil gegelung primer. Dan lagi satu adalah belitan sekunder ataupun kita panggil sebagai gegelung sekunder. Okey. Ini gambar contoh transformer ataupun pengubah tadi. Transformer pun ada dua jenis iaitu pengubah injak naik. Okey, dan lagi satu adalah pengubah injak turun. Okey. Kalau pengubah injak naik ni dia punya belitan sekunder dia lebih banyak daripada belitan primer dia. Okey, ni tadi saya ada penerangan dia. Okey. Okey. Okey, ni contoh dia. Okey, lagi kalau pengubah injak turun dia punya belitan sekunder dia lebih kurang daripada belitan yang primer dia. Adakah seperti di atas meja ini, Cikgu? Ya, dekat atas meja saya ada bawakan contoh transformer. Saya angkat sedikit supaya lebih jelas. Okey, yang besar sikit tu. Yang tengah dia tu. Okey, itu adalah contoh pengubah. Kecil je sebenarnya. Okey, ni untuk yang kecil lah. Baik. Okey. Okey, seterusnya kita tengok penyongsang ataupun inverter. Baik. Ni yang selalu kita tengok kat kedai-kedai tulis inverter Betul. ni kan. Okey.
Dia fungsi dia adalah untuk tukar tenaga elektrik yang dihasilkan daripada sumber arus terus kepada arus ulang-alik. Jadi murid-murid kena bezakanlah fungsi yang tadi transformer, yang ini inverter. Inverter fungsi dia untuk tukar arus terus kepada arus ulang-alik. Daripada terus dia ulang-alik. Okey, inverter biasanya digunakan dalam peralatan yang mempunyai motor dan pemampat. Okey, kat slide saya ada tunjukkan contoh penyongsang ataupun inverter. Okey. Okey, ini contoh peralatan elektrik yang menggunakan inverter. Okey, contohnya dekat penyaman udara. Betul. Okey, kat peti sejuk dengan kipas. Okey, ini contoh peralatan elektrik dia yang menggunakan inverter atau penyongsang. Okey, inverter ni dia dapat menjimatkan tenaga elektrik. Sebab tu banyak barang elektrik yang banyak kalau dia nak pasarkan barangan, dia tulis dekat dia punya barang elektrik ada inverter. Betul, setuju. Okey. Okey, seterusnya, okey, ini adalah penerus. Okey, rectifier. Dia tukarkan voltan arus ulang-alik kepada arus terus. Okey, dia terbalik dengan inverter tadi. Inverter daripada arus ulang-alik kepada pada arus terus kepada arus ulang-alik. Yang ini penerus rectifier, dia tukar daripada arus ulang-alik kepada arus terus. Penerus, ingat, dia tukar kepada arus terus. Itu je keyword. Kalau saya nak senang ingat, penerus, ingat, dia tukar kepada arus terus. Okey, okey murid-murid? Boleh? Okey? Banyak dah ni. Ya. Okey, tadi tentang motor, tentang arus, tentang penukar, kan? Okey. Kalau okey, kita tengok contoh soalan. Sebab dah kata okey kan tadi? Dah kata okey, saya ulang balik. Okey, okey. Okey, nyatakan dua jenis arus. Senang sangat soalan ni. 2 markah. Okey, siapa tahu? Saya cikgu. Okey, okey, Aina. Okey, bagus Aina. Arus terus AT, arus Okey. ulang-alik AU. Okey, bagus. Betul tak jawapan Aina? Okey, arus terus dengan arus ulang-alik. Betul. 2 Terbaik. markah. 2 markah. Ini kalau tak dapat jawab rugi sangat ni. Betul. Soalan senang sangat. Okey. Okey, tadi dia dah tanya jenis-jenis, dia tanya pula ciri-ciri arus terus. Okey. Okey, 2 markah. Mana pelajar cemerlang boleh jawab ni? Siapa yang nak Okey, mencuba? siapa nak jawab? Amsyar. Okey, Amsyar. Bagus Amsyar. Okey. Yang pertama, ciri-ciri arus terus ialah arus elektrik yang mengalir sehala sahaja. Okey, betul tak? Arus terus dia sehala sahaja, betul Bagus Amsyar. Yang kedua? Dan yang kedua mempunyai magnitude yang tetap. Okey. Okey, betul tak ni? Betul tak? Terbaik. Okey, betul. Bagus Amsyar. Dia mempunyai magnitude yang tetap. Okey, Yeah. bagus. 2 markah untuk Amsyar. Okey, seterusnya. Soalan 9. Okey, lengkapkan jadual 1 dengan menyatakan perbezaan. Apa beza antara arus terus dengan arus ulang-alik? So, dah tanya nama, dah tanya ciri-ciri, tanya pula beza. Okey, apa beza dia? Okey, siapa boleh jawab? Saya nak try jawab. Okey, Khairi. Farhad. Okey. Untuk arus terus ni, dia mengalir satu hala je. Dengan dia ni tak ada frekuensi. Okey. Betul ke Okey, cikgu? jadi? Untuk arus ulang-alik pula, dia arus dia, aliran dia berulang-alik dan dia ada frekuensi. Okey, betul tak? Kita tengok jawapan. Okey, betul. Okey, arus terus mengalir sehala saja. Betul, bagus. Beza dia arus ulang-alik, arah aliran dia berulang-alik. Okey. Kalau arus terus tak ada frekuensi, arus ulang-alik dia ada frekuensi. Okey, kita laju sikit tengok soalan seterusnya. Senang je soalan ni. 3 jenis penukar. Apakah itu? 3 jenis penukar. Okey, Syahira. Ya, cikgu. Angkat tangan Okey. Pengubah, penyongsang dengan penerus. Okey, jom kita lihat jawapannya. Okey, betul, Betul. bagus. Penyongsang dengan lagi satu penerus. Okey, bagus. 3 markah Boleh juga jawab dalam bahasa Inggeris, tak kisah Janji betul ejaan Betul. dia. Okey. Soalan seterusnya. Okey. Jadual 1 menunjukkan 3 jenis penukar. Tadi dia tanya nama. Ni nak tanya apa pula ni kan? Namakan penukar tersebut mengikut fungsi yang telah dinyatakan. Okey, yang pertama, naik atau turunkan voltan. Apakah nama dia? Apa nama dia? Okey, Amsyar.
Menaikkan atau menurunkan voltan kepada nilai yang dikehendaki. Nama penukar dia pengubah. Pengubah. Okey, betul, Mantap. bagus. Okey, Amsyah. Okey, yang kedua. Siapa nak jawab? Terima kasih. Okey, siapa? Okey, Khairi Farhad. Menukarkan tenaga elektrik yang dihasilkan daripada sumber arus terus kepada arus ulang-alik. Nama penukar dia ialah penyongsang. Penyongsang. Okey. Okey, betul, bagus. Terbaik. Penyongsang atau inverter. Okey, yang ketiga. Aina. Aina. Okey, Aina. Menukarkan voltan ulang-alik kepada voltan arus terus, penerus. Penerus. Okey, senang ya. Okey, penerus. Okey, Terbaik. tahniah Aina. Terima Setakat ni kasih. semua betul cikgu ya. Menunjukkan cemerlang. murid kita fokus dalam pembelajaran. Terbaik. Okey, terima kasih semua. Okey, lagi satu soalan. Okey, Ya. tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah tentang kelebihan menggunakan penyongsang. Kelebihan guna inverter ni, apa dia? Kelebihan dia. Okey, jimatkan elektrik, betul tak? Siapa nak jawab soalan ini? Saya Syahira, betul tak soalan ni? menjimatkan elektrik betul. Okey, bagus. Adakah betul? Okey. Ya, betul. Tahniah Syahira. Kelajuan motor atau pemampat tidak boleh dikawal. Betul. Betul Syahira? Oh tak. Tak. Tak, betul ke tak? Ha. Saya rasa salah. 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 Okay, kita dengar jawapan dia. Betul ke salah? Ya, betul, Okey. salah. Betul, salah. Betul jawapan Syahira. Oh, lega Pernyataan Syahira, ini salah. Okey. Yang Ketiga, keupayaan untuk menyelesaikan outputnya ni salah. Okey, salah. Betul ke salah ni Syahira? Baca dulu soalan betul-betul. Keupayaan untuk menyesuaikan output ni dengan kenaikan kecil untuk mengekalkan semalam. Betul. Betul pula. Okey, betul. Okey, kita Betul. kita tengok jawapan. Okey, sebenarnya betul Okey, ni dia dah pening sikit, dah Betul. banyak. Okey, Okey, tahniah Syahira. Walaupun kejap betul, kejap salah. Macam tu jugalah dalam periksa. Kena fikir betul-betul dulu. Betul ke salah? Yeah. Betul ke salah? Ingat balik apa cikgu dah ajar. Okey, tulis jawapan yang benar. Okey, so 3 markah untuk Syahira. Tahniah. Okey, tahniah kepada Syahira, Aina, Amsyah dan juga Khairi atas jawapan-jawapan yang betul. Cuma cikgu, kalau saya lihat di sini contoh penyongsang tadi kan, ada di penghawa dingin, ada di peti sejuk, kipas. Jadi apakah contoh lain penyongsang ini? Contoh lain banyak lagi Seperti di kita punya ni televisyen? kat televisyen pun ada inverter penyongsang. Okey, baik. Jadi fungsinya untuk menjimatkan tenaga elektrik cikgu Ya, betul. Baik. Jadi apakah yang terakhirnya kita nak berehat seketika, boleh cikgu? Ya, boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM PM. Saya sebenarnya tengah keliru ni antara perkara ataupun benda yang saya pegang ini. Yang ni saya dah tahu tadi, iaitu arus ulang-alik, yang ni arus terus, yang ini adalah penyongsang. Jadi Transformer. cuma transformer, maafkan saya. Cuma yang ni cikgu, kami tak tahu lagi apakah fungsi dan namanya. Boleh cikgu ajarkan kepada kami? Okey, Baik, yang ni silakan. yang Cik Luqman pegang ni, ini adalah multimeter. Fungsi dia adalah untuk kita baca arus, voltan dengan frekuensi. Okey, baik, multimeter cikgu ya. Okey, silakan cikgu. Okey, so kita dah habis tentang tajuk elektrik. Kita masuk kepada lagi satu topik, iaitu sistem pneumatik. Okey, sistem pneumatik ni dia lebih kurang ataupun selalunya kalau kita belajar sistem pneumatik dengan sistem hidrolik. Tapi hari ini kita nak belajar tentang sistem pneumatik. Okey, apakah itu sistem pneumatik? Okey, sistem pneumatik adalah sistem yang menggunakan udara termampat, okey, sebagai medium pemindahan kuasa. Okey, sistem pneumatik digunakan secara meluas pada peralatan ringan dan mesin yang memerlukan daya gerakan yang kecil. Biasanya sistem pneumatik untuk buat kerja-kerja ringan lah. Okey, sistem hidrolik untuk kerja-kerja berat, sistem pneumatik untuk kerja-kerja ringan. Okey. Ini adalah contoh penggunaan sistem pneumatik dalam industri. Okey, sebab dibuat kerja-kerja ringan kan. Okey, so contohnya yang gambar pertama tu, yang sebelah kanan tu, itu adalah contoh mesin tekan untuk
bedak compact powder. Yeah. Okey, yang gambar tengah ni adalah dalam sistem robotik pun menggunakan sistem pneumatik, dan ini selalu kita tengok kat kedai tayar. Betul. Okey, dia buka kan skru pada tayar tu. Okey, nut pada tayar. Okey, so ini adalah contoh penggunaan sistem pneumatik. Contoh lain adalah pada pintu bas. Okey, buka tutup pintu bas pun menggunakan sistem pneumatik. Okey. Okey, kita tengok. Dalam tajuk ni penting untuk pelajar tahu tentang komponen, dia punya simbol dengan dia punya fungsi dalam komponen-komponen dalam sistem pneumatik. Kita ada banyak 10 komponen. Okey, kita ada pemampat, penerima, pengering, penapis udara, alat pelincir, pengatur tekanan, injap kawalan berarah, injap kawalan aliran, kita ada silinder dan penyenyap. Banyak ni. Macam mana nak ingat ni? Okey. Tapi kena ingatlah. Okey. Okey, kita tengok ni saya dah ringkaskan dia punya nama komponen, simbol dengan dia punya fungsi. Okey, ada tadi 10 kan? Okey, yang pertama pemampat. Okey, pemampat saya ada letakkan gambar pemampat. Ni simbol. Simbol dia murid-murid kena ingat Sebab dalam periksa biasanya dia bagikan simbol. Okey, simbol dia tu pemampat. Okey, fungsi dia membekalkan udara termampat bertekanan tinggi dalam sistem pneumatik. Okey, dia ambil udara daripada persekitaran, dia mampatkan. Okey, yang kedua penerima. Penerima tu fungsi dia bujur. So ada hos kiri kanan tu Mesimpan dan stabilkan tekanan udara termampat yang dihasilkan oleh pemampat. Pemampat tadi dia mampatkan udara, so dihantar kepada penerima. Simpan dan stabilkan. Okey. Yang ketiga, pengering. Okey, pengering. Apa pula pengering ada dalam sistem pneumatik kan? Okey. Pengering fungsi dia untuk menyerap lembapan yang terdapat dalam udara termampat. Sebab dalam udara pun dia ada lembapan, jadi kita kena keringkan udara tu. Okey, yang keempat kita ada penapis udara. Okey, fungsi dia ingat penapis untuk tapis kotoran seperti habuk atau bendasir yang terdapat dalam udara termampat. Okey. Itu simbol penapis dot. Okey. Simbol dia lebih kurang je. Jadi pelajar kena betul-betul ingat. Betul. Okey. Alat pelincir membolehkan komponen berfungsi dengan lancar dan memanjangkan jangka hayat sistem. Okey, itu simbol alat pelincir. Okey, pengatur tekanan. Okey, dia untuk laras dan mengimbangi tekanan pada had yang betul dan sesuai. Sebab apa tahu kena ada pengatur tekanan. Kalau sistem kita terlebih tekanan, dia akan menyebabkan sistem jadi rosak. Okey. Okey, seterusnya kita ada injap kawalan berarah. Sebenarnya ada banyak jenis injap kawalan berarah. Yang ini saya tunjukkan injap kawalan berarah 3/2 nama dia. 3/2? Injap kawalan, dia ada cara-cara dia nak namakan dia. Injap kawalan berarah 3/2. Yang zigzag tu simbol spring. Baik. Okey, fungsi dia mengawal arah aliran udara termampat dalam sistem dia. Injap kawalan berarah, ingat kawal arah. Okey, injap kawalan aliran, kawal kadar aliran udara termampat. Nak laju ataupun perlahan omboh di dalam silinder, kita kawal pada injap kawalan aliran. Okey, seterusnya silinder. Silinder pun ada banyak jenis. Yang ini adalah contoh silinder 2 hala. Okey, melakukan gerakan kerja secara linear. Okey. Ada satu lagi saya tak letak. Apa tu? Siapa tahu? Yang terakhir. Yang terakhir. Soalan bonus. Ada 10 tadi kan? Penyenyap, cikgu. Bagus Syahira ni. Betul-betul alert. Okey. Penyenyap. Okey, penyenyap fungsi dia adalah untuk menyerap bunyi bising yang terhasil daripada udara termampat tadi. Okey, cukup 10 cikgu Okey, cukup 10. Bagus. Okey, so ini dia punya litar. Jadi pelajar kena tahulah susunan litar dia daripada udara termampat tadi pergi kepada daripada pemampat kepada penerima, pengering, penapis udara, kita ada pengatur tekanan, tolok tekanan. Tolok tekanan ni meter nak menunjukkan tekanan dalam sistem. Alat pelincir, lepas tu dia masuk injap kawalan berarah. Okey, alamak. Okey, cikgu tekan bawah. Okey. Tekan atas balik. Okey, terlepas rupanya. Okey. Okey, injap kawalan berarah.
Lepas tu kita ada silinder, injak kawalan aliran dan last sekali dia akan pergi kepada penyenyap. Okey, ni dia punya litar skematik. Okey, ini dia punya litar simbol. Sebab tu saya kata murid-murid kena ingat dia punya simbol. Sebab dalam periksa kalau dia bagi litar macam ni, kalau tak faham, tak boleh jawab lah. Betul. Kan? Okey. Okey, itu apa yang penting dalam tajuk ini. Okey, sekarang kita tengok contoh soalan. Alamak, tak ada jawapan pula lah. Bonus Okey, bonus. Okey. Jadual 1 menunjukkan beberapa komponen pneumatik. Namakan simbol komponen tersebut. Okey, ni dah terada jawapan. Nak buat macam mana ni? Okey. Yang pertama dia bagi simbol, tanya nama. Okey, ini adalah pam. Yang kedua dia bagi simbol, ini adalah penapis. 2 markah. Okey. Soalan seterusnya, ini tak ada jawapan. Okey, nyatakan fungsi komponen berikut dalam sistem pneumatik. Tadi dia bagi gambar, dia tanya nama. Betul. Ini dia bagi nama, dia tanya fungsi pula. Okey, injap kawalan berarah. Apa fungsi dia? Okey, fungsi siapa tahu? Saya nak. Okey, Khairi Farhat. Dia kawal arah aliran udara yang termampat dalam sistem tu. Okey, betul tak? Okey, betul, bagus. Khairi Farhat. Yang kedua, pengering. Untuk pengetahuan pula dia serap lembapan daripada udara yang termampat kat situ. Okey, kita lihat jawapannya. Menyerap lembapan daripada udara termampat. Okey, betul, bagus Khairi Farhat. 2 markah. Okey. So, seterusnya, okey, ini soalan ni susah sikit Okey, taklah susah, cuma soalan aras tinggi lah. Ya. Okey, ini soalan ni biasanya pada bahagian B. Okey, rajah 2 menunjukkan 2 sistem dalam kedudukan kili dalam sistem pneumatik asas. Okey, sistem akan digunakan untuk menolak produk. Okey, dia bagi dua gambar. Okey, ini gambar rajah A, yang ini rajah B. Okey. Okey, apa soalan dia? Berdasarkan pada kedudukan kili, tentukan sistem manakah yang akan menolak produk. B, nyatakan 4 kelebihan sistem pneumatik berbanding sistem hidrolik. Okey, ini gambar dia. Jadi, pelajar dia kena tengok gambar. Dia kena pandai baca litar. Okey, yang mana satu? Okey, kalau tengok pada gambar ni, okey, agak-agak yang mana satu? Kalau saya cerita sikit kalau daripada ini punca udara termampat, masuk kepada injak kawalan berarah, ikut je anak panah dia. Daripada P, pergi kepada B, okey, keluar pada injak kawalan berarah, dia masuk pada silinder. Dia memenuhi bahagian X1. Bila bahagian X1 dah penuh, dia akan tolak omboh keluar. Bila omboh keluar, dia akan menolak produk. Udara pada bahagian Y1 akan keluar pada silinder. Okey, masuk balik pada injak kawalan berarah melalui liang A ke liang R dan seterusnya ke penyenyap. Dia berbeza dengan yang ni Kalau yang ni beza dia kita tengok kat sini. Daripada P pergi kepada B, masuk pada bahagian X2. Bila udara termampat penuhi bahagian X2, dia akan menolak omboh ke dalam. Okey, jadi dia tidak dapat menolak produk. Okey, jadi udara termampat pada bahagian Y2 masuk ke injak kawalan berarah melalui bahagian A ke R dan seterusnya ke penyenyap. Okey, daripada sini kita boleh nampak yang mana satu yang dapat menolak produk keluar, dapat menolak produk. Okey, ini penerangan saya. Okey, ini saya tunjukkan secara ringkas cara menjawab dia. Okey, ini cara menjawab untuk rajah A. Okey, lagi satu, ini cara menjawab untuk rajah B. Kena bagi dua-dua penerangan tak boleh awak rasa rajah A, awak bagi penerangan rajah A saja, tak terangkan tentang rajah B. Nanti tak dapat markah penuh. Okey, dan last sekali kena tulis dia punya kesimpulan. Oleh itu rajah A dipilih. Baik. Okey, last sekali lagi satu soalan. Dia tanya kelebihan sistem pneumatik berbanding hidrolik. Okey, sistem pneumatik dia lebih murah sebab guna udara termampat. Okey, dia lebih bersih sebab udara kita bersih. Pergerakan dia pantas dan lancar. Okey. Okey, baik. Jadi itu antara soalan-soalan yang perlu kita faham dengan sebaik Jadi bagaimana murid-murid ada soalan nak bertanya kepada cikgu? Setakat ni semua faham Okey, kalau faham tunjukkan sedikit tanda sebegini.
Okey, baik. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang pembelajaran kita berkaitan sistem elektrik dan juga sistem pneumatik. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Hartini kita, Muhammad Rejab dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang, dan terima kasih juga kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Saiful Amri Sailan dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam Selangor, juga kepada murid-murid dalam talian dan yang menonton dari rumah. Saya Luqman Hakim mengundur diri. Ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you.